Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang proses pengobalan undang-undang. Okey, agenda kita pada hari ini, kita akan mempelajari 4 perkara, iaitu peringkat pertama adalah pra-parlimen, peringkat kedua adalah dalam parlimen, yang ketiga perkenan yang di-Pertuan Agong dan terakhir sekali adalah pewartaan. Adakah anda sudah bersedia? Mari kita mula untuk mempelajari tentang proses-proses pengobalan undang-undang di Parlimen. Untuk pengenalan, terdapat beberapa proses yang kita perlu lalui untuk mengubah sesebuah rang undang-undang untuk digunapakai di dalam sesebuah negara. Proses pengobalan undang-undang di Parlimen yang pertama adalah peringkat pra-parlimen. Biasanya, rang undang-undang yang perlu digubah di dalam Parlimen, mereka perlu merangka sebuah draft rang undang-undang yang akan disediakan oleh sesebuah kementerian dan perlu diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk merangka beserta dengan objektifnya. Selepas itu, Menteri akan mengemukakan cadangan kepada Kabinet sama ada menerima ataupun tidak. Selepas mereka mendapat persetujuan, mereka akan menghantar draft rang undang-undang tersebut kepada Setiausaha Parlimen sebagai pemberitahuan mereka akan membentangkan draft rang undang-undang tersebut pada waktu mereka bersidang. Seterusnya, peringkat kedua adalah peringkat dalam Parlimen. Peringkat dalam Parlimen terdapat 4 proses yang perlu dijalani, iaitu bacaan pertama, bacaan kedua, peringkat jawatan kuasa dan bacaan ketiga. Untuk bacaan pertama, kementerian yang berkenaan akan membentangkan tajuk draft rang undang-undang di Dewan. Selepas bacaan pertama telah dilulus, maka ia akan dibawa kepada bacaan kali kedua di dalam Dewan. Proses ini adalah proses yang paling penting di mana akan berlaku perdebatan sama ada pindaan tersebut akan dipindah ataupun ditolak. Selepas perdebatan yang dilakukan pada bacaan kali kedua mendapat keputusan, draft rang undang-undang yang telah diluluskan akan dibawa kepada peringkat jawatan kuasa. Peringkat jawatan kuasa adalah satu peringkat di mana mereka akan menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas untuk membuat penelitian terhadap draft rang undang-undang yang telah diusulkan. Selepas mereka menghabiskan penelitian terhadap draft rang undang-undang tersebut, mereka akan meneruskan kepada bacaan kali ketiga. Selepas peringkat bacaan ketiga, menteri yang berkenaan akan melaporkan atau membentangkan tentang hasil penelitian yang telah dibuat oleh jawatan kuasa khas. Selepas pembentangan, mereka akan melaksanakan pemungutan undian, iaitu pindaan sama ada diterima ataupun ditolak. Apabila draft rang undang-undang itu tersebut telah diterima di dalam Parlimen, mereka akan membawa kepada peringkat iaitu mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Untuk peringkat mendapatkan perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong, selepas draft rang undang-undang tersebut telah diterima dalam Parlimen, draft rang undang-undang tersebut perlulah diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan dalam tempoh masa 30 hari. Namun begitu, sekiranya YDPA tidak memperkenankan rang undang-undang tersebut dalam tempoh masa 30 hari, maka rang undang-undang itu secara automatik akan diwartakan. Selepas draft rang undang-undang tersebut telah mendapat perkenan daripada YDPA, ia akan diwartakan di dalam warta kerajaan sebelum ia digunapakai dalam sesebuah negara. Biasanya, tarikh sesebuah rang undang-undang berkuat kuasa adalah tarikh di mana ia diwartakan ataupun tarikh terdahulu ataupun tarikh kehadapan, bergantung kepada keadaan situasi semasa. Beginilah proses pengobalan undang-undang yang dilakukan di dalam Parlimen. Okey, kita sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih.